wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahhabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Sehinggalah perkataan dia kemudian lazim ke olehmu. Sekatu. Kemudian lazim ke oleh kamu akan memelihara jantung ataupun hatilah, jantung sebenarnya. Memelihara jantung engkau daripada segala kelakuan yang dicela seperti takabur dan riya, dan akan menghiasinya dengan segala kelakuan yang dipuji seperti sabar dan merendah diri kerana beberapa perkara. Lo ni kita duduk kecek mengenai hati, kalbu, yakni jantung. Tapi kita standard terjemuh kalbu ni hati. Sebenarnya kalbung-kalbung ini adalah jantung. Maka kita kena cara hati kita ataupun jantung kita ini daripada sifat-sifat yang dicela seperti takabur. Kenapa? Apa kaitan hatinya? Takabur ni duduk di mana sebenarnya? Duduk di perbuatan, duduk di gerak-geri, duduk tangan. Kau berjalan lagu ni takabur. Apa dia takabur? Takabur ni dia bersarang di dalam hati dan perasaan seseorang. Maka biasanya apabila sebut perasaan, kita akan sebut jantung ataupun hati. Kerana tempat itulah markah tempat kita berperasaan. Maka kena buang sifat-sifat perasaan-perasaan yang tak comel seperti takabur. Takabur ni kita rasa kita lebih besar, kita lebih hebat berbanding orang lain, tu panggil takabur. Kita duduk depan tak apa. Kita jadi ketua orang tak apa. Tetapi takabur ni rasa saya yang paling hebat. Kita jadi orang hebat tak apa. Kita buat benda yang hebat-hebat tak apa. Tetapi merasai kita yang hebat itu adalah takabur. Orang lain tak jadi apa. Orang lain hina, orang lain gapo. Adakah tak boleh beritahu kata orang ni, awak ni tak jeru, awak ni tak cerdik. Apa? Oh, sedap awak kecek lagu tu, awak ni takabur. Dok, nak royak tak apa. Jangan merasai diri kita tu besar, orang lain tu hina, tu dipanggil takabur. Dan riak. Riak ni benda duk bersarang dalam hati, lama-lama dia akan jadi kepada perbuatan ataupun perkataan. Riak ni menunjuk-nunjuk ke ibadat. Bila kau muncul, dia muncul daripada hati kita, daripada jantung kita. Maka dia akan mengarahkan semua anggota kita untuk tunjuk perbuatan kita.
Sama ada kita jadi baik, kita tunjuk. Biasa manusia akan tunjuk benda baik. Benda buruk dia tak akan tunjuk. Nah, jarang orang tunjuk keburukan dia. Biasa orang tunjuk semua kebaikan dia. Kerana apa? Kerana menunjuk kebaikan itu ada manfaat, ada kepentingan dia. Apabila kita tunjuk kebaikan kita, maka orang akan anggap kita orang baik. Apabila orang baik, orang akan begini. Jarang orang nak menunjuk kejahatan ni. Maka riak-riak ini, riak dalam bab kebaikan. Nah. Dan akan menghiasi dengan segala kelakuan yang dipuji seperti sabar. Maka kita kena isi dalam jantung kita, dalam hati kita, perasaan molek juga. Apa dia? Sabar. Perangai-perangai, sifat-sifat sabar. Sabar ni tangan duk dada, bukan? Sabar. Dok, kadang-kadang orang senyap ya. Kadang-kadang orang menangis, tapi dia lebih sabar daripada orang tidak menangis. Kadang-kadang orang berkecek dengan orang, tapi dia lebih sabar berbanding dengan orang yang duduk senyap ya. Maka sabar adalah sifat hati kita. Maka dalam hati kita kena isi benda-benda lagu ni. Kerana sabar bukan berada di tangan, bukan berada di kaki, bukan berada di senyap. Tak. Sabar itu berada di hati. Kadang-kadang mulut dia banyak kecek gini-gini. Tetapi dia jenis sabar. Dan merendah diri. Semua itu benda berada di hati. Bukan kata merendah diri ni jalan tunduk kepala. Kerana merendah diri bukan berada di kepala. Kau jalan kena lagu tu. Kau jalan kena ngaku. Oh, merendah diri betul. Merendah dirinya. Maksud sini tawaduk. Ada ulama kata merendah diri itu tawaduk ainu takabburi. Merendah diri itu sebenarnya takabur. Merendah diri itu sebenarnya adalah rasa besar diri. Kerana kita rasa besar diri itu, kita turun diri kita tu. Sebab kita rasa kita hebat. Kita pun buat lelok perendah diri kita. Orang yang tawaduk adalah tidak merasai kehebatan diri dia. Tidak perlu dia rendahkan diri. Kerana dia tidak rasa tak wujud apa dia kelebihan diri pada diri dia. Tetapi apabila orang rasa dia ada kelebihan, maka dia pun cuba merendahkan diri dia. Berarti merendahkan diri itu sebenarnya merasa hebat sebenarnya. Orang rasa hebat baru dia nak merendah diri. Kalau orang tak rasa apa-apa, tak ada faedah dia nak merendah diri. Maksud merendah diri ini adalah tidak merasai kelebihan pada diri. Kelebihan hanya pada Allah Ta'ala berlaku. Itu perendah diri. Bukan kata kita jadi rasa kita hebat. Kita pun buat lelok perendah diri, buat lelok tawaduk, buat lelok gapo. Buat lelok tu, rupa kita buat perendah tu, berarti kita sebenarnya kita anggap diri kita lebih tu. Maka at-tawaduk ainut takabburi. Merendah diri sebenarnya adalah takabbur sebenarnya. Patuh takabbur yang sebenar tidak merasai apa-apa pun. Bukan merasai hebat, tetapi kita perendah. Oh ni ainut takabburi. Kerana berapa perkara. Pertamanya kerana firman Allah Ta'ala, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Bapa kita kena cara jantung kita, kena cara kok hati kita. Kerana Allah Ta'ala kata, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Artinya dan Allah Ta'ala mengetahui ia akan barang yang di dalam jantung kamu. Ataupun dalam hati kamu. Kerana disitulah markasnya, disitulah pusatnya, disitulah pemerintahannya segala sifat perangai muncul daripada hati. Apabila hati jadi baik, alhamdulillah. Apabila hati jadi jahat, masalah sungguh. Duduklah tempat molek pun, dia hati jahat. Tapi kalau hati baik, duduk pun tempat jahat, tak ada masalah apa. Artinya, dan Allah Ta'ala mengetahui ia akan barang yang di dalam jantung kamu ataupun dalam hati kamu. Maka hendaklah kita takut daripada mengetahui oleh Allah Ta'ala pada jantung kita akan kejahatan. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Tidakkah kita rasa malu? Tidakkah kita rasa takut? Kalau Allah Ta'ala tahu kejahatan dalam hati kita. Yang mana kejahatan ini yang kita sembunyikan daripada mata makhluk. Orang-orang sufi itu berkata,
Orang sufi ni, orang tu dipanggil darjah, dipanggil orang sufi, dapat gelar orang sufi apabila hati dia kalau dibuka, dibelah hati dia, diletak di dalam pinggir, dijajak di seluruh kampung, di seluruh bandar, di seluruh daerah, dia rasa tak malu. Tu baru sufi. Kita hati kita, tak siwi orang tahu. Nah, malunya hati kita. Orang sufi ni bersih tak bersih hati, belah hati saya. Letak atas pinggir, orang tunjuk ke siapa-siapa dia, saya tak malu. Ni orang sufi. Hati dia lebih baik daripada zahir dia. Zahir dia comel dah, tetapi hati dia lebih comel lagi. Orang kafir hati dia jahat. Perbuatan dia jahat. Hati dia lebih jahat lagi. Dan yang kedua, bapa kita kena cara kepada hati jantung kita ni. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala tiada menilik, tiada melihat, tiada menilai. Tu maksud. Bukan kata Tuhan tak nampak. Tuhan tak nampak rupanya. Bukan. Tuhan nampak tetapi Tuhan tidak buat nilai. Kenapa Tuhan tak buat nilai kepada segala rupa kamu dan badai kamu? Kerana rupa dan badai itu adalah ciptaan Tuhan. Maka kita tak boleh hina ciptaan Allah Ta'ala. Rupa tu rezeki. Kadang-kadang orang boleh rupa comel. Kadang-kadang orang boleh rupa uduh. Tu rezeki bagi dia. Kalau ikut diri dia, semua nak comel belaka. Tetapi rezeki ada rupa gini, ada rupa lagu ni, ada rupa supa hatu, ada rupa menakutkan. Maka, Tuhan tidak tengok kepada benda tu, Tuhan tak nilai kerana tu buat perbuatan dia. Dia je buat. Tetapi Tuhan nak nilai kepada perbuatan usaha dan ikhtiar kamu. Gapo dah? Dan hanya senya menilik ia Allah kepada jantung hati kamu. Maka jantung itu tempat tilik Allah Ta'ala. Hati, usaha, ikhtiar, berusaha jadi baik, mujahadah untuk mendapat sifat-sifat mahmudah, mujahadah berlawan sifat mazmumah yang ada di dalam hati, bermarkah di hati ini, maka hak tu Tuhan nilai. Kerana tu usaha kamu. Manakala rupa bentuk tubuh kamu, tu ciptaan aku. Maka aku tidak nilai. Tuhan kata aku tidak ditanya, tetapi kamu yang akan ditanya. Maka tidak patut bagi kita menghiasi muka kita yang ia tempat tilik manusia dan kita biar ke jantung kita kotor. Berloma dengan segala sifat kecelaan yang ia tempat tilik bagi Tuhan kita. Muka kita tiap-tiap pagi bangun tu gak pecah cermin-cermin. Duk gosok muka dia buat apa? Kerana muka ni tempat manusia nilai. Tempat manusia tengok muka kita. Kita berjalan, kita berjumpa dengan orang. Orang nak tahu ni kita, orang tengok muka kita. Maka kita sentiasa menjaga penampilan kita dengan manusia. Maka Tuhan kata aku tengok hatimu tu. Maka sangat-sangat menyesal. Sangat-sangat rugi orang yang cara muka zahir, tidak cara muka batin dia, yakni hati tempat berkenalan, tempat tilik Allah Ta'ala. Sebagaimana manusia menilik muka kita. Manusia itu dinilai comel, tak comel muka. Sekalipun tangan supaya mawah, muka comel, orang panggil comel dah tu. Maka dinilai comel tu di muka. Kalau muka supaya kena nyepak, body comel pun, orang tak berapa nak teliu lah mana. Tetapi kalau muka comel, body tak berapa comel, orang kata orang ni masuk kategori comel. Manusia menilik muka, tetapi Allah Ta'ala menilik hati kita. Maka kalau orang cerdik, dia jaga dua-dua. Nabi Muhammad dia jaga dua-dua. Jangan buat tasawuf, jaga hati saja. Muka subhanallah. Nasi ada di misa, janggut tu penuh, sambal ada pak mazhab. Gitu ke? Hamba nak jaga hati tempat Tuhan tengok. Lepas tu luar Tuhan tak tengok.
Tuhan kata aku tak nilai, bukan tak tengok. Aku tengok hal luar, bukan kata tak nampak. Berarti Tuhan tak nampak hal luar, tak Tuhan nampak. Maka kalau kita rasa Tuhan nampak hak zahir kita pun kita berjanguk kerana Tuhan, maka hak hati pun kita berjanguk juga sebab Tuhan tengok juga. Tetapi hak zahir kita ni dua orang yang tengok. Makhluk tengok juga, Tuhan tengok juga. Manakala hati hanya Tuhan saja. Maka orang mukmin dia janguk dua-dua. Nabi Muhammad ni tak pernah orang tengok keadaan dia tidak senonoh. Jadi tengok mana-mana time dia bangun tidur pun comel, kemah gapo dia. Kita Allah Rabbi, kain plekat sekat dada, nak tasawuf lagu tu. Tak ada apalah. Sebab tu buat kita tak ikut Nabi Muhammad, tak boleh jadi wali, tak boleh nak ikut. Ada boleh ikut separuh ya. Ada boleh ikut bab ni, hamba boleh ikut Nabi Muhammad, bab lain lemah hamba. Sebab itulah contohnya Nabi Muhammad saja yang jadi contoh. Kerana dia ni dia boleh buat belaka. Memang Tuhan wi kelebihan ke dia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya aku jadikan pada dirimu ya Muhammad contoh yang sangat baik. Orang lain bagus, baik, tetapi ada bab-bab dia. Bab ni bagus. Dia bab zuhud dia bagus, tapi bab ni dia tak lagi lah mana. Bab gau ni dia boleh pula. Bab ni dia tak lagi lah mana. Maka hak boleh buat contoh semuanya daripada mana-mana sudut Nabi kita. Sebab itulah seorang tu syarat sepakat ahlu sunnah wal jamaah. Syarat nak jadi wali kutub mesti orang paling rapat, paling banyak ikut Nabi Muhammad. Zahir dia paling banyak, batin dia paling banyak, paling mirip. Nak serupa Nabi Muhammad dok lah. Tetapi perangai dia, batin dia rupa, zahir pun rupa sama. Bukan kata rupa zahir sama, nasak keturunan darah pun kena sama. Barulah boleh menjadi kutub ketua para wali pada zaman dia. Kalau ngaku wali tetapi tengok zahir jauh, mungkin wali, tapi wali hak perikat cak ayah lah. Jadilah tu. Ada wali ni yang boleh ikut separuh, hak lain hamba tak boleh ikut. Maka wali hak jenis lemah lagu tu boleh ikut separuh, maka tak boleh jadi kutub. Tak boleh jadi kutub. Kutub ni yang kena ikut belaka. Zahir, batin, kena cara belaka. Tu penampilan Nabi. Zahir 100%. Pas mudah kalau nak ikut semua. Kerana kita ni bangsa lemah, maka ada orang boleh ikut zahir saja, lupa ke batin pula. Ada orang boleh ikut batin, lupa di zahir pula. Jadi lemah kita nak kontrol dua-dua ni. Kadang-kadang kalau duk main perasaan sangat, dia lupa pula hak zahir pula. Duk cara ke zahir, lupa pula ke batin. Payah kita nak kawal. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. Kadang-kadang kuat sangat duduk dengan makhluk, dengan manusia, lupa Tuhan pula. Sudah kita. Kuat sangat dengan Tuhan, lupa pula dengan makhluk. Jadi payah nak kawal. Lainlah Nabi Muhammad, hati dia duk fana semacam dengan Tuhan, tubuh dia duk bakok semacam. Bakok semacam, kekal semacam, duduk lagu tu semacam. Hati dengan Tuhan, tubuh dengan manusia. Tak galak ya kecek. Bukan terkecek betul duk menu, kecek sebetul duk menu. Tak. Hak tu orang tak kuat lagi, tak boleh jadi wali kutub lagi setara tu. Ya orang wali kutub ni kecek macam biasa. Tak galak dia dengan manusia. Tak ada kecacatan. Muamalah dia betul, comel molek. Tapi dia dengan Tuhan tak galak. Kita, kalau buat baik sikit, buat sungguh sikit dengan makhluk, lupa dah. Allah, sudah tak ada nak ingat tak ada nak ingat dah ke dia. Maka lagu itulah latihannya nak jadi wali Tuhan. Semakin kuat, semakin banyak kita tiru Nabi Muhammad, semakin rapat martabat kita. Semakin tinggi. Semoga martabat Nabi yang paling tinggi sekali, maka siapa dia yang paling banyak ikut, paling rapat dengan dia. Semakin rapat. Nak litah dia memang tak boleh dah, tapi kau rapat. Tu. Jadi kena cara belaka, jatuh tepat tilik Allah Ta'ala. Bahkan sayogia bagi yang berakal, membersihkan jantungnya dan menghiasinya lebih bersangat daripada membersih dan menghiasi mukanya. Muka ni Tuhan tanya, sekadar mana sangat muka, sekadar tu lah. Dia tak jadi hebat dah. Dia muka lagu tu, setara tu lah. Maka dia tak lagi. Tapi kalau hati,
Perasaan takwa, perasaan sabar dia boleh kau naik. Kau naik, kau naik, kau naik. Tapi muka dia setara tu tak jadi comel setara lagu mana dah. Maka sebab tu muka tidak dinilai, tak boleh nak beki dah muka kita. Tetapi jantung kita, hati kita, tempat tu hati tilik, kita boleh buat naik. Boleh buat turun. Buat naik lebih pada malaikat lagi. Naik hati kita. Dia jatuh lebih pada hatu raya lagi. Tak pakainya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami jatuh ke orang yang ikut hawa nafsu itu kepada serendah-rendah darjat. Lebih daripada batu lagi. Batu ni kita tengok benda beku tak ada faedah. Kalau binatang ada banyak faedah, boleh jemelih, boleh makan. Batu ni tak ada orang makan batu. Maka batu ni benda beku ni antara benda yang paling tak ada faedah. Tetapi orang ikut nafsu ni lebih bahaya daripada batu ko lagi, tanah ko lagi. Apa? Batu tak nipu orang. Batu tak ambil rasuah. Batu tak tipu orang. Batu tak ajar sesat. Tetapi manusia, dia ajar sesat. Dia ajar orang buat benda tak molek. Lebih jahat daripada batu tanah ko lagi orang kata. Maka kena hias. Hati kita naik lagu tu. Dan ketiganya, apa kita kena penting sangat hati kita. Bukan kata orang lain tak penting. Orang lain penting juga. Nabi Muhammad cara juga. Tetapi hati lebih penting. Kerana hati orang mukmin lebih comel daripada rupa dia. Kita tengok orang mukmin ni comel dah, kemas dah pakaian dia. Bersih dah. Tetapi hati dia lebih bersih daripada zahir dia. Orang kafir ni, rupa dia tu jahat dah. Dalam hati perut pedar dia jahat lagi. Perangai, perbuatan dia jahat dah. Tetapi kalau ikut hati dia nak buat jahat lebih daripada tu lagi. Orang mukmin ni comel dah perbuatan dia. Tertik terening, adab, sopan. Tapi dalam hati dia nak buat lebih daripada tu lagi. Tu hati orang mukmin lebih comel berbanding perbuatan dia. Nabi kata, niyatul mukmini khairun min amalih. Niat orang mukmin lebih comel daripada perbuatan dia. Kita nak pergi ke Mekah, niat bukan main. Hamba kalau siapa ke Mekah umrah, hamba nak buat 10 kali. Siapa ke Mekah perbuatan kita sekali, 2 kali tu mucu mulut dah. 3 kali boh cukup dah tu. Hamba tak rasa tak gerak dah tu. Patut niat 10 kali. Niat biasa ya. Kena lebih baik daripada perbuatan. Kadang-kadang niat bukan main, ikhlas kejam mata. Perbuatan tak nampak, tak jadilah mana. Niat semangatnya bukan main. Nak bangun tahajud, nak baca Quran, nak ngatik beribu-ribu. Niat. Tapi perbuatan tak siapa perikat tu. Sebab apa? Sebab hati orang mukmin lebih bersih, lebih comel lagi. Ketiga, bahawasanya jantung itu raja bagi segala anggota. Apa kita kena penting ke cara bak hati? Kerana hati dan jantung itu raja kepada anggota tubuh kita. Kepala kita, tangan kita ngaji dah sebelum ni dah. Suruh jaga mata, jaga mulut, jaga telinga, jaga tangan, jaga kaki, jaga farah, jaga gapo. Semua anggota tu hanyalah rakyat kepada hati ni. Kerana ada hati ni yang mengarahkan untuk tengok benda ni, untuk pegang benda ni, untuk sepak benda ni, untuk dengar benda lagu ni. Siapa dia arah? Hati. Maka hati tu raja sebenarnya. Dia yang mengarahkan. Sebab tu penting sangat bercara ke hati. Dan segala anggota itu mengikut ia akan perintah rajanya sahaja. Ikut hati. Dia hati molek gak? Orang tua kata ikut hati mati. Ikut rasa binasa. Kalau ikut rasa gak binasa gitu. Kalau ikut hati mati. Wak hijau lagu ni. Dan apabila baik jantung, yakni hati, nescaya baik segala anggota. Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya, ada satu bab dalam kitab Ihya. Nama tajuk dia Ajaibul Qalbi. Keajaiban hati. Hati ni sangat ajaib. Kerana dalam tubuh manusia ni, kena jaga dia seorang. Kita cara ke hati ya. InsyaAllah tangan jadi baik. Kepala jadi baik. Tapi kalau hati tak cara,
Tak usah duk berekah lah tangan setara mana. Lepas orang nyogi ambil barang ni. Kaki tak usah duk ikat lah. Lepas orang. Tak ada orang. Dia akan pergi, akan gapo. Tapi dia kita pergi hati, tak ada apa lah. Dan apabila jahat ia hati, nescaya jahat segala anggota. Sabda Nabi SAW, inna fil jasadi mudghatan iza saluhal jasadu kulluh wa iza fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Artinya bahawasanya ada di dalam tubuh itu sepotong daging. Masuk dalam kategori daging. Nah, gapo dia? Potong daging gapo dia dalam tubuh manusia ni? Ada daging tu. Gapo dia maksud? Adakah yang dimaksud ke daging betul? Adakah makna kepada jantung tu sebenar? Katanya pengarah kepada kitab mengenal diri dan wali Allah. Mengenal diri dan wali Allah. Diri dan wali Allah. Tu. Ustaz Mustafa Al-Jiasi dia kata, jantung kita ni ada dua. Jantung hok duduk sebelah kiri ni. Hok bentuk seperti buah sonobari. Buah sonobar ni. Jantung ni air ada. Itik ada. Ikan keli ada. Kambing ada jantung ni. Maka jantung ni tak ada masalah dengan Tuhan. Patu hok duk sebut kata kena jaga hati, kena jaga jantung. Hati ni ke? Tak. Hati maknawi yang berada di situ, perasaan yang berada di situ, tu maknawi kepada hok hissi ni. Maka hok jantung-jantung ni hok Nabi kata sekepar darah ni. Hok tu ke Nabi maksud ke? Dak maknanya. Bukan kata hok daging tu. Daging ni apabila seorang tu mati, kita akan serah kepada kubur. Maka dia akan hancur bersama hancurnya badan. Hok tu ke kita? Kalau hancur lagu tu tak ada lah kitanya. Bukan. Semua hak zahir ni sama ada jantung, hak bentuk darah saat ni. Itu semua adalah pakaian saja. Dia kita suruh pakaian, kita tu tak ada pakaian dah lah. Barulah kita nampak diri kita sebenar. Diri terdiri, diri berdiri, diri. Diri hakiki, diri sejati tu. Nampaklah kita. Oh, saya lagu ni sebenarnya. Patut dulu saya lagu ni. Tu pakaian saya. Serah kepada tanah, maka tanah proses jadi tanah semula. Weh, tubuh saya tanah lagu ni. Tanah. Ya demo duduk bedok di tanah, pedah apanya. Tapi apabila ditiup ruh, maka tanah bertukar menjadi kulit comel lagu ni. Maka apabila kita mati, tubuh ni hancur. Tubuh sipek hancur. Tubuh muka comel hancur. Patu hak kita mu Tuhan, rupa kita yang sebenar. Sebab tu dalam akhirat Nabi kata manusia akan dibangkitkan dalam keadaan macam-macam. Dia dulu comel masa hidup, ya. Tetapi kalau dia berzina, dia akan lahir. Tubik dia, nampak dia sebenar. Perutnya besarnya. Dengan keluar nanuhnya. Dengan ulaknya, gapo dia. Orang makan harta anak yatim. Lagu mana rupa dia sebenar? Tu sebenar diri dia. Masa dunia mau tengok dia comel molek. Tu baju dia. Dia sebenar tu rupa dia. Ngap bibir besarnya, ngap gininya. Hak tu kerja rupa sebenar bagi ruh, bagi diri kita. Apabila baik ia nescaya baik oleh tubuh itu semua. Penyakit hepatitis A. Kau berapa dia ni penyakit hati ke? Demam hati lah, sakit jantung lah, demam kuning lah, berapa dia. Bukan kecek bak hati tu benar ni. Nabi Muhammad kecek sindiran sahaja. Tetapi markahnya berada di hati. Tepat perasaan, tepat mahmudah duduk sini. Sabar duduk sini, tawakal duduk sini. Bukan duduk di anggota. Bukan kata, dia mau buat apa naik motor pakai sepak-sepak motor. Zuhud. Zuhud bukan duduk kaki. Bukan duduk di motor. Zuhud di mana? Tu, dalam hati demo. Betul kau duduk demo gitu. Kau demo buat tunjuk depan orang saja. Kau lagu mana? Maka duduk markah dia sini. Isi ke benda comel mahmudah waktu bik mazmumah. Mudah nak nampak, ya bukan duduk sini sebenarnya di jatuh ni, tetapi makna dia duduk sini. Maknanya duduk di diri kita maksud dia. Dan apabila binasa ia nescaya binasa oleh tubuh itu semuanya.
Kalau jatuh untuk benda tak comel, maka tubuh pun jadi tak comel. Bapa kita suka mencuri? Sebab hati kita. Kalau hati tak suka mencuri, dia tak akan arah tangan dia ambil bagi orang. Bapa, orang tu suka berzina, suka minum arak, suka buat benda-benda tak comel. Kerana hati dia suka. Kalau hati dia tak suka, dia tidak akan arah ke anggota dia buat benda tak comel. Jaga-jaga, Nabi kata, mu kena beringat, so anggota ni mu kena ingat sungguh. Jaga-jaga dengan dia, iaitu jantung ataupun hati. Jantung hati. Dan apabila adalah baik jantung itu sebab bagi baik segala anggota, nescaya wajib atas kita. Wajib ni. Wajib jadi juru. Ya. Haram jadi jahat. Ya. Siapa dia jadi jahat dosa? Ya. Siapa dia jadi baik dapat pahala wajib? Ya. Wajib jadi baik. Bukan kata pilih ikut amru nak jadi baik, nak jadi jahat. Bukan pilih wajib. Tuhan suruh kita jadi orang baik. Haji atas kita bersungguh-sungguh. Bukan kata buat main-main. Kena bersungguh benda lagu ni. Pada membaikkan dan memelihara nyonya hati. Daripada segala kebinasaan dia. Kena kecek semacam bak hati. Kena dengar semacam orang nasihat mengenai hati kita. Dengar semacam nasihat hari ni tak si dengar. Esok dengar. Tak si amal lagi. Lusa baru nak amal. Lusa lama-lama jadi perangai. Sikit-sikit lah. Dan yang keempat, bakpo kita penting sangat hati ni. Cara kau hati ni. Bahawasanya jantung itu tepat taruh bagi segala sifat kepujian. Sabar duduk di hati. Sayang duduk di hati. Benci duduk di hati. Marah duduk di hati. Geram, korang marah duduk di hati. Berdendam duduk di hati. Riak takabur, ujuk tak puas hati, dengki, semua duduk di hati belakang. Tepat sifat benda jahat duduk situ, tepat sifat molek pun sabar duduk situ. Mahabbah, makrifat, tawakal, zuhud, qanaah. Semua duduk situ belakang. Jadi waktu bik hok tak molek, wak masuk hok molek. Sebab tu dalam tarikah ada dua jalan. Dalam pengisi hati ada dua jalan. Pertama, dia berzikir banyak. Zikir banyak, biar zikir tu masuk dalam hati, tolak mazmumah. Tolak ke mazmumah tu. Kerana masuknya benda-benda molek, mudah masuk, mazmumah tubik. Kedua, sejenis lagi, dia kosongkan. Kosongkan daripada benda kotor, automatik masuk hak benda molek. Dua cara. Wak masuk sehingga tubik hak kotor, ada lagi, wak cuci hak kotor, biar hak masuk, hak molek masuk. Macam-macam cara pendekatan orang-orang ahli tariqah. Seperti iman duduk dalam hati. Iman ni ibadat, ya. Ibadat paling afdal ada dua. Ibadat terbahagi kepada dua. Ibadat zahir, ibadat badan, kedua ibadat hati. Di antara ibadat badan dengan ibadat hati lebih mulia. Ibadat badan peringkat kedua. Ibadat badan paling mulia adalah sembahyang. Ibadat hati paling mulia iman dan makrifat. Duduk di hati, tak boleh lawan. Kadang-kadang apa? Ibadat zahir. Ibadat hati lebih mulia daripada ibadat zahir. Kerana ibadat hati ni betul-betul ibadat dah. Hati itu sendiri buat ibadat. Tetapi kalau ibadat zahir, kita semaya belum tentu hati kita semaya. Belum tentu khusyuk, kita berzikir. Maka dia kait juga dengan ibadat hati. Tetapi kalau dia hati itu sendiri dah buat ibadat, hak tu paling afdal. Hati itu sendiri buat ibadat. Tapi kalau anggota zahir buat ibadat, hati tak buat lagi, hak tu jadi lemah sikit tu. Dan makrifat, iman ni percaya ke Tuhan. Makrifat ni kenal Tuhan. Percaya dengan kenal. Demo percaya tak ke dia? Percaya. Demo kenal ke? Dok. Ambo tak kenal tapi ambo percaya lagu tu. Ada orang, ambo kenal dia. Sebab tu ambo percaya ke dia. Maka kenal lain, iman percaya lain. Supaya tahu juga. Demo tahu nama dia. Tahu. Lepas tu demo besok pergi tak? Kenal ke tak? Tak kenal tu. Tapi tahulah benda tu. Naik.
Dan tawakal. Tawakal ni hati dah. Menyerah ke segalanya untuk Allah. Sama ada diri dia sendiri. Semua benda yang berlaku atas diri dia. Ataupun di luar daripada diri dia. Kehidupan dia. Isteri dia. Anak dia. Harta dia. Kehidupan dia. Serah kepada Tuhan. Bukan kata serah kepada Tuhan. Tinggal motor. Tak tinggal sekali dengan anak koci. Siap kata ambil lah motor saya. Tu bukan tawakal. Tawakal tu hati serah ke Tuhan. Ada orang tu koci-koci. Gapo dia apa semua. Serah lagu tu. Biar lagu tu. Gi tengok pula. Hilang motor. Ngepek. Hilang motor ambo je curi demo. Berah. Kisah ni kira mau tawakal. Lah tawakal. Mau ingat Tuhan jaga. Tuhan tak jaga. Dia demo serah dah Tuhan. Ikut Tuhan. Tuhan nak pergi kau tak siap pergi. Dia demo serah dah dia. Berarti demo tak serah lagi ke dia. Demo nak serah ke demo sebenarnya. Ikut pergi demo gak? Kena ikut Tuhan lah tawakalnya. Tuhan nak jaga kau. Tuhan tak si jaga. Terpulai pada dia. Jangan banyak kecek dah. Serah dah Tuhan gak? Ni supaya tak si serah lagi. Nak kritik lagi perbuatan dia. Dan redha. Redha ni suka. Orang siapa perikat radiah ni sudah. Suka manja. Kalau jumpa dengan orang suka semacam kena tipah kepala pun suka. Duduk tengah panas pun suka. Hujan pun suka. Radiah dah ni. Pergi mengair tak boleh ikan pun suka. Nyo sepak dia orang pun suka. Nyo tipu dia orang pun suka. Suka semacam. Tak ada rasa nak marah ke apa. Nafsu radiah dah ni. Nafsu demon perikat redha apa ciro. Ya atas pada radiah ni mardiyah. Mardiyah ni semua dia nak jadi berlaku. Ni tinggi ni. Radiah ni tak keramat lah mana lagi. Mardiyah ni hak keramat. Mardiyah ni kata-kata dia hak tu kata-kata Tuhan. Semua perbuatan dia diredai. Hak ni dia baru redha Tuhan. Tuhan redha dia boleh tentu lagi. Hak perikat mardiyah ni Tuhan redha dia sudah. Hak dia kata hak tu hak jadi. Hak dia buat hak tu hak jadi. Sebab tu jangan gurau depan dia. Wak gurau, wak lawak gaknya. Wak gurau kata budak ni jadi labi. Jadi labi kelik. Jadi labi masuk dalam air apa semua. Tak ada apa lah. Dan pengetahuan. Ilmu berada di hati. Maka patut sangat bagi pertaruhan yang seperti ini. Bahawa dia peliharakan dia daripada segala kelakuan yang dicela dan dijaga daripada seteru. Iaitu setan. Tepat kita simpan benda-benda hak mulia, maka kena jaga daripada musuh kita. Daripada benda hak kotor. Seperti kita nak simpan benda-benda yang hebat, benda-benda yang berharga, mesti tempat tu kena bersih, tempat tu kena selamat, tempat tu kena selamat daripada seteru. Daripada orang curi ke apa. Maka begitu juga tempat kita nak sifat, nak tok sifat-sifat mahmudah, kena comel juga. Yang kelima bahawasanya jantung itu tempat ilham dan malaikat. Wallahu a'lam. Apa hukum amalan melengger perut? Melengger perut ni istilah orang Melayu kita. Iaitu 7 bulan tak silap ambo dah. 7 bulan apabila orang tu mengandung 7 bulan maka ada istilah melengger perut. Duduk tidur, letak wahnya kotak, bawah sepak. Pum. Kalau necak ting kuat rasa, jatuh. Kalau golek kau seluruh, hak tu tino. Tu kepercayaan orang zaman dulu. Lah ni buat juga melengger perut. Naik ada 7 bulan, buat semaya hajat tanda kesyukuran. Isteri kita berjaya mengandung ke anak kita 7 bulan dah. Tu. Jadi melengger perut dulu, itu lagu tu. Tak tahulah teori dia lagu mana. Kalau kuat tu anak jatuh tak silap ambo. Pop necap pas mana. Kalau sepak kena muka tu imam berat lagi. Hak tu memang jadi gestab tu anak tu. Pop sepak kelecak pas mana. Hak tu anak jatuh. Kalau anak tino golek gitu. Gitulah. Berkali teori orang zaman dulu nak tahu. Kita ni orang tak ada ilmu ni orang zaman dulu dia boleh tahu. Muka zaman dulu tak ada X-ray. Tak ada ke apa dia. Nak tahu lagu mana benda duduk dalam perut orang. Maka dia ada tanda-tanda dia. Ada bentuk minum. Ada bentuk gapo. Orang dulu yang minum air. Kalau minum terkecing, anak tino. Ada pun dia tengok rambut dia macam-macam. Cara-cara orang zaman dulu
Nak kena anak tu tino kau jatuh. Nah. Antaranya ni proses melengger perut. Nah. Jadi nak buat apa ke hukum amalan dia, molek buat hak semaya ajak tu lah. Buat hak semaya ajak, minta keberkatan gitu. Nah. Bagaimana nak mengenal pasti ulama akhir zaman dan ulama su? Ulama akhir zaman dan ulama su. Buat apa ulama akhir zaman lawan ulama su? Ulama hak molek lah. Dengan ulama su. Ulama hak jahat ni, ulama jahat lah. Orang jahat ni siapa dia pun dia jadi. Dia jadi cikgu jahat dia. Jadi engineer jahat. Maka jahat dengan baik ni dia duduk di mana-mana. Sifat jahat dengan baik dia pergi belaka. Bukan kata apabila ngaji agama, ngaji agama baik belaka. Tak. Jahat dan baik dia pergi belaka. Dia pergi dia polis, jadi polis baik, polis jahat. Dia pergi di goni jadi baik jahat. Dia jadi ulama, ada ulama baik jahat. Maka Nabi paling bimbang sekali ulama hak jahat. Polis jahat, kontraktor jahat, pemerintah jahat, boleh kira lagi. Tapi Nabi paling bimbang sekali ulama usu. Ulama yang jahat. Sebab apa? Nabi kata aku lebih takut daripada Dajjal lagi. Dajjal orang nampak dia menipu. Oh kakak ni Dajjal. Tapi ulama mari dengan jubah, dengan serban, dengan baca Quran, dengan ngajar tafsir. Tetapi dia ulama usu. Ulama yang jahat. Maka Nabi sangat bimbang kepada pok kita takut terkeliru dengan orang ni. Pas lagu mana nak tahu? Kena tanya ulama juga. Baru kena ulama tu suk ataupun tidak suk. Kerana kita kalau nak tahu doktor ni betul atau tak betul, kena tanya sama-sama doktor dia. Sebab dia ada pengajian dah. Oh ni mengarut doktor ni. Betul ke tak doktor ni? Oh doktor ni pesohor ni. Memang kami persatuan doktor-doktor istihadah dia ni doktor sesat, ajaran sesat dia panggil. Keluar daripada manhaj ahli sunnah wal jamaah doktor dia panggil. Keluarlah jadi dia. Nampak? Jadi panggil doktor Wahabi ke guano tak tahulah. Tapi jadi doktor, jadi jahat doktor jahat. Orang beki motor pun hok jahat, kali kena tanya ahli dia ni. Kita nak tahu tukang masuk ni betul kalau orang ni pandai, kena tanya tukang masuk. Yang ikut kita, kalau ikut kita gak, sedap dia mau masuk debat sedap semacam. Tapi tukang masuk dia tahu. Ngaruk ni, bijak masuk lagu ni. Jadi kena tanya ulama. Toleh sebab banyak sangat ciri-ciri dia. Bukan kata letak di serban. Letak di serban jadi ulama. Dah juga. Berat letak di jubah ke, letak di gapo jalasnya tu ulama baik tu. Kalau hok jadi huha-huha tu bukan ulama baik. Tak juga. Jadi kena kenal ciri-ciri dia, kena belajarlah. Apa hukum langgar peraturan sekolah? Sudah dia mau nak langgar peraturan sekolah. Ni sesek lipat ni tanya soalan ni. Kalau boleh jangan langgar peraturan sekolah. Kalau kita langgar peraturan sekolah kena piak. Pas kena piak jeriklah kawan tu. Biasa ya standard kena denda, kena gapo ni kerana agama sendiri ada peraturan. Apa toh benda dunia? Benda agama. Allah Taala apa buat peraturan? Tuhan tak boleh jaga kau manusia ni. Ya, nak jaga manusia kena ada undang-undang dan peraturan. Tu dunia, sekolah, pondok mesti ada peraturan. Ya, kalau tidak berkorban, tukar ustaz ko, tok guru ko, hok mana so, cikgu ko, anak murid, nampak supaya bisa berlaku. Sama banyak berlaku. Hok ni lepak, tak tahu hok mana. Jadi, langgar peraturan ni, peraturan sekolah, tak boleh hukum dia. Wajib kena taat, kalau tidak kena rotan. Dosa tak peringkat dosa, tengok. Ulama kata undang-undang dunia ini tengok. Kalau undang-undang itu untuk kemaslahatan orang ramai. Untuk nak jaga orang ramai. Kalau kita tak kena ke hukuman kepada orang ni, orang akan ikut. Jadi masyarakat jadi penuh. Kau apa dia, sekolah jadi tak ada teratur. Mamak kita pun hukuman kepada dia. Dia langgar, dosa. Contohnya kalau dunia lah, kalau undang-undang masyarakat ni. Naik kereta laju. Kita tulis naik ni 70. Kawasan orang ramai naik 70. Kita naik dekat 300. Accident habis lah orang. Maka kalau kita langgar lagu tu berdosa. Tetapi kalau benda hak tak ada kaitan, hak tidak berdosa lah. Misalnya pukul 3 malam. Berhenti di traffic light warna merah. Tak ada orang satu saja ada. Senyap tak langgar. Hamba langgar ke dosa. Tak apa, pun tak ada orang ke. Cuma kena sama lah. Gitu lah. Tu dosa tu tidak lah. Sebab ia tak ada bersalah.
Naiklah kalau ada masalah tengah orang duk kaluk kita langgar lapu merah. Ha ni bahaya kau orang. Maka ni dosa langgar peraturan lagu ni. Ya berdosa. Benda ni tak ada dalam Quran hadis. Sahih Bukhari pun tak ada, Muslim, hadis maudhu' pun tak ada. Hangpa tak berimeh dengan hadis doa, hadis maudhu' apa semua. Tak ada ni. Apa. Memang betul, tapi kalau demo lapu merah pun demo gini, kau lapu hijau ni tidak kau jadi accident. Jadi kau berdosa, jadi kubel lah masyarakat. Jadi dosa. Apa kau orang perempuan bergelar isteri berniaga tolong suami. Sedekah isteri itu lebih baik duduk rumah, tapi terpaksa keluar berniaga berjumpa orang ramai. Dia jawab dah ni. Pelik sungguh. Tanya jawab. Dia sendiri pun jawab pula. Moleknya isteri duduk di rumah. Memang tradisi lagu tu. Tetapi Nabi kata akhir zaman, antara tanda akhir zaman, seorang isteri. Nak kata pesaknya peniaga sehingga ke isteri-isteri menolong suaminya dalam nego. Lagu mana? Nego online, nego goni. Macam-macam lah ni, nego ke internet. Tengok, orang Tino saja berjual. Sebab apa? Tanda akhir zaman. Dulu orang jual kedai, orang jatuh saja. Lah ni, orang Tino pula jual. Apa dia? Tanda akhir zaman. Moleknya, orang Tino duduk di rumah kerana suami sudah cukup cari nafkah. Kerana kalau orang Tino tu pergi luar rumah, maka ada masalah banyak lebih daripada hak kebaikannya. Kadang-kadang nego. Nego berapa dia? Orang jatuh mari tanya. Sudah. Nego goni jadi masalah. Tok lelaki duduk rumah, duduk cara ke anak. Pempuh atas kepala, goreng nasi goreng, makan beras lagu tu. Bini pakai jangok-jangok, comel-comel, pakai ketak-ketak, pakai baju kebaya, baju kurung, belah paha atas belakang. Pergi berjalan jumpa dengan klien lah, jumpa dengan customer lah, apa dia. Ubi air liu customer tu. Jual karipak ya. Ketar tengok karipak. Nampak? Karipak mengancam. Nampak misalnya. Selok orang. Masalah. Jual karipak ya. Jadi banyak benda tak molek lah. Tapi kalau terpaksa, kena jagalah adat-adat kita. Misalnya saya terpaksa. Okey tak apalah. Tak berdosa. Tapi kena jaga adat-adat batas kita. Betul kodok masa tayar akhir kena tengok jari telunjuk yang dinaikkan ketika syahadah. Illallah. Sunat tengok lagu tu. Sunat tengok mata kita tengok ke illallah tu tengok. Siapa wisalah. Sunat. Betul kau kodok solat yang dulu-dulu. Sebab sekarang ni baru belajar rasa banyak solat dulu tak sah. Apa? Siapa dia suruh baru ngaji? Nyanyolah ke dia. Alhamdulillah mujur baru ngaji. Kalau umur 80 baru ngaji, kau banyak. Jadi Alhamdulillah lah ni. Tapi kena qadha dah. Sebab itulah ulama, orang royak awal-awal lagi kata belajar sebelum masuk usia balik. Apabila masuk usia balik, kita komplit dah. Siap dah. Akidah kita beres dah. Semaya kita beres dah. Tak payah qadha dah. Hak ni 14 tahun kau balik baru nak belajar. Tidak kau nyanyo kerja lagu tu. Akidah tak tahu mana, semaya ben tak betul. Apa bila kata kena qadha, Allah berat tak ada kau pendapat hok kata tak payah qadha. Tak payah semaya pada pendapat. Tapi masuk neraka pendapat tu nya. Bukan kata hok pendapat kena qadha, hok tak semaya. Jadi kecuali kita kata hukum pula berat. Tak boleh. Apabila kecuali kita, saya tak tahulah kata ustaz mandi wajib lagu ni. Ada orang tu menikah, anak 5 orang dah. Tak tahu mandi wajib ni wajib, lepas tubuh wajib mandi. Tak tahu. Ambo mandi juga, mandi lepas subuh mandi. Mandi biasalah, mandi sabun gitu. Weh, kena niat apa? Lah kena niat ni. Tak tahu. Anak berapa dah? 5 orang dah ustaz. Tak sudah tak ada apa dah. Pada semaya selama kini lagu mana? Tak tahu saya semaya gitu. Standard KL lagu tu. Allah hak kerja. Makan nasi reti. Amerika kena pergi New York besok. Semaya mayo. Beratlah gitu loh. Dia panggil cuai kita, apabila orang tanya hukum hakik, kita kata hukum tu berat. Patut kena sekeh kepala putih. Ngopoh tak jawab tak itu, ngopoh pula sekeh pula kepala sebab cuai kita. Apa hukum kita berkongsi dobi dengan non-Muslim? Adakah kita perlu samuk pakaian sebab dah bercapung? Means kalau misalnya dia pergi anjing, dia guna mesin. Yang sama. Boleh kodok. Gini, selagi mana kita tak jumpa anjing dalam baju kita, maka selagi itulah tak payah basuh. Masuk. Selagi mana kita tak yakin baju tu ada anjing, ada babi, tak payah basuh, tak payah samuk, tak payah gapo.
Jangan kata pergi di kat dobi tu bawa dah tanah boleh sopik. Duk kelih-kelih orang. Kata apa nak curi apa? Rok, samuk, nyoboboh dalam mesin, menetuk mesin orang. Ambil polis higak kawan ni tohok dalam penjara. Tak reti. Mesin orang tak boleh berpasir. Punuh habis lah. Nah. Maka nak samuk lagu mana? Orang dah ke. Bini ada rumah basuh lah. Dia kalau tepat orang awal lagu tu kena pandai-pandai lah berkosi. Selagi mana tidak yakin, maka tidak wajib kita basuh. Dia pergi anjing. Ikut dia nak pergi, nak makan anjing. Oh penting dalam baju kita tu ada duk anjing. Ikut dia kata, lepas tu kamu tengok tu kawan tu duk pergi anjing. Dalam kereta tu ada anjing yang bawa itu. Lepas tu duk dekat-dekat apa semua. Lepas tu nampak duk kekoh anjing. Makan anjing, bawa. Sekut anjing. Sekut misalnya. Tak ada masalah apa dia lah kata. Tak seduk kira lah. Lo ni hok tak yakin baju kita dulu. Kalau ada yang najis, barulah itu. Nak tanya hukum main puteri. Main teri. Bagi mengobat orang sakit. Contoh mana? Contoh macam angin silap, angin mokyung. Harap ustaz jawab dengan segera. Oh, sungguh. Game nak main teri ni. Main puteri ni kena belajar lah. Apa dia main puteri ni? Main teri ni. Nak mengobat orang ni contohnya angin silap, angin mokyung, angin gapo. Dia main teri ni macam-macam lah. Orang tua kecek mengenai main teri ni apa dia. Ada kata guna jin, guna hatu. Kalau benda lagu tu, campur benda-benda hak tidak senonoh lagu tu, benda-benda yang dilarang, tak dibenarkan. Tetapi kalau main teri sekadar ayat cerita membangkitkan semangat pesakit. Contohnya, seorang pesakit tu tok guru silat. Lama dah dia tak silat sebab dia tak tahu PKP ke mana. Dia jadi sutuk angin. Orang tua panggil sutuk angin. Sutuk angin dia tak boleh pelepah angin dia. Orang silat ni kalau dia tak boleh tumbuk, suruh jadi sekebal kaki. Dah duk biasa tumbuk, duk biasa pelepah angin dia ni, duk main silat, duk terbal, duk apa dia. Tiba-tiba tak kena PKP, duk rumah. Siap tak boleh berjalan apa semua, maka jadi sutuk angin. Sakitlah dia kerana angin duk kumpul dalam tubuh. Maka marilah orang pandai, dia nak cerita bab silat. Dia pun main gendai sikit, pop, kawan tu bangun silat. Pelepah angin dia. Sialah dia. Kalau sekadar lagu tu sahaja, kalau angin menora kita suruh dia pakai baju menora, baju mokyung, main menora. Biar dia pelepah angin dia, sekadar lagu tu sahaja, tu tak ada masalah. Tetapi kalau ada campur jin ko, puja iblis ko, puja setan, tu masalah. Main teri tu hok tak khabar tu. Hok kain pigaikan, duk main. Hok tu tak khabar, hok tu dia sendiri naik seh Rabbana. Dia tak boleh dengar muzik teri tu dia naik seh. Ikut dia bukan ada jin pun. Tak percaya tu terus pergi tapar dia. Naun juga petolong ni. Dah boleh dia. Jumpa cari air tak mana. Kalau orang masuk atur tak khabar dia makan pasir dah. Ni air kena. Jatuh air siap sambut. Air. Dah khabar ke tu. Yang nipu ya tu. Belakang awak lelok tak khabar ni. Jadi kalau hok campur dengan jin tak boleh. Kalau hok bos kodam main perasaan main angin bakit orang tua panggil bakit angin saja. Waktu tidak ada. Supaya main angin gitulah kalau main angin ni. Supaya orang lah ke mana main angin. Main deke. Orang jenis angin kau tu kita pung dia lama-lama jadi naik angin. Hilanglah angin dia nya. Orang angin debat. Angin kata kau Wahabi. Wi tajuk ke? Tak ada apa dia. Ngamuk. Lagu tu. Ustaz qada solat Jumaat kena buat 2 rakaat ke 4 rakaat. Tak boleh qada semaya Jumaat ni. Apa dia kata boleh qada semaya Jumaat? Kalau qada jadi Zuhur selalu automatik. Tak ada Jumaat weh. Maka Jumaat tu Zuhur tu 4 rakaat. Tak ada 2 rakaat nah. Boleh tak saya bagi duit belanja untuk keluarga mertua saya untuk belanja untuk perayaan Christmas? Mak tua saya ni berkali Kristian, kali dia nikah dengan anak mualaf kali. Christmas ni masalah Christmas ni orang tak tahu apa dia. Ada kata Christmas ni 25 Disember tu ada kata hari lahir Nabi Isa. Maka kalau Christmas tu maksud hari lahir Nabi Isa, maka kita merayakan hari kelahiran Nabi Isa, kita hias rumah, kita bubuh lapu, kau gapo sukalah misalnya, gitu saja. Maka tidak jadi masalah, tidak ada kaitan dengan agama. Tapi kalau maksud Christmas, Tuhan Christmas, Santa tu kan, Sultan Santa Claus tu kan, dia kata dewa mainnya tu kan, Santa Claus aduh, okey, hok janggut gitu tu. Bukan tasawuf dia tu, pakai baju merah, gapo dia hok naik kuda, gapo dah, rusa kutuk tu, hok neko tu, pura-pura bukan wali kutuk tu, rusa kutuk dipanggil, kutuk putih tu. Nampak hok naik
duk saja naik mari daripada atas, wi hadiah bagi kepada kita malam-malam bangun tu gak. Nah, cabut gigi letak bawah bata apa semua. Kalulah benda tu kait dengan dewa sang rajuna tapa dipanggil Santa Claus tu, dewa puja dewa tu tak boleh lah. Tak boleh. Maka belanja untuk memuliakan nak menyambut hari dewa tu tak boleh. Jadi Krismas ni dua pendapat. Ada orang kata masuk kelahiran Nabi Isa, maka tak apa. Kalau masuk lagu tu, kalau masuk dewa Santa tu, dewa Santa Claus tu, tak boleh lah. Ustaz mana lebih utama, pergi belajar ilmu agama atau tolong berbakti kepada kedua ibu bapa? Buat dua-dua. Belajar agama sambil berkhidmat ke orang tua. Bapa kita minat suka buat style pilihan lagu tu. Apabila belajar tak boleh khidmat ke orang tua. Bapa buat lagu tu. Buat boleh buat dua-dua, boleh buat dua-dua lah. Khidmat ke orang tua lagi, belajar lagi. Hamba kalau duduk pondok kak, tak boleh khidmat ke orang tua. Duduk rumah, belajar khidmat tua. Lepas time masa belajar, pergi belajar. Lepas tu klik khidmat pula. Ni buat style dua gitu Buat dua-dua. Semua tu molek belaka. Dalam kolah belah ikan puyu. Boleh ke dok kolah tu dibuat mandi dan berwudu? Sudah pula ni. Bapalah minat kau air ikan puyu ni. Tengok, air ikan ni jadi najis kau dok. Ikan ke dia begok juga. Dia kecil tak ikan? Sebab air juga kita tak perasan menguduk dalam air juga. Maka dia begok, kalulah merubah ke air tu, maka tak boleh pakai. Tapi kalau air akuarium tu, ya dah najis dia. Tapi tak merubah ke air tu dia dua kolah, boleh buat mandi, boleh buat semaya. Bolehlah duduk dengan ikan spila, duduk dengan ikan pikuk, boleh, tak ada masalah apa. Syarat jangan merubah ke air tu deh, dan air cukup dua kolah. Sekarang ni ke ramai lelaki menjadi perempuan. Ponde. Jadi, if jale-jale dimo, jenis kecik Inggeris paruh payah selalu. Kalau Inggeris betul, kita faham pula. Nama, ni duk main patah tebi if. Jale-jale dimo, kita jika ponde tu masuk tandas perempuan. Macam mana dengan aurat perempuan yang lain? Adakah kami berdosa menduduki aurat kepada ponde tu? Ini sedekah mereka itu yang salah masuk tandas wanita. Siapa dia benar ponde ni masuk dalam tandas wanita? Panggil polis higak tahu dalam ikut nyelo apa semua. Apa dia masuk tandas perempuannya, dia lelaki ke? Kena masuk tandas lelaki. Masuk tandas lelaki orang kena dia pula. Ramal lepas ni. Kalau dia masuk tandas lelaki, polis tu email habis tiba-tiba sakit perut nak pergi ke tandas lalu. Masuk tandas. Maka lagu mana? Salah berlaku. Hamba masuk tandas perempuan pun salah sebab hamba lelaki. Kita orang-orang tak boleh sebab kita lelaki. Saya tak ada perasaan dah. Tak ada perasaan apa. Menikah boleh anak pas sore-sore. Pondek kamu dia lagu tu. No, tak ada perasaan apa gajah rimah bewak serati sungguh. Jadi, apabila masuk tanah perempuan tak boleh. Nak masuk tanah lelaki. Gini. Nampak tu email. Tu email duk belenjo nombor satu sekali. Nampak berat lagu tu. Pas lagu mana dia tu? Kalau dia sakit perut, klik rumah. Tambah bah klik rumah, mudah, tak ganggu. Tandas orang, tandas lelaki, tandas perempuan. Dia telah mengganggu jantina dia. Dia yang menyebabkan masalah. Maka, jangan kita fikir masalah dia, masalah yang dibuat. Ponde ni dia buat ni. Lainlah kalau dia khunsa. Khunsa ni tu hewat dia ada dua alat. Ni masalah. Dia tino podok, jatuh podok, tak tahu apa dia. Halimune apa, tak tahu. Tak apalah. Maka lagu mana? Kita orang tino tak boleh lah. Sebab itulah antara dalam hadis tak silap dalam bajuri ada sebut. Tuhan marah kepada perempuan yang membuka aurat dia di luar daripada rumahnya. Saling pakaian rumah orang. Tak berapa molek makruh. Saling pakaian. Pergi tempat-tempat yang menyebabkan buka aurat selain daripada rumah. Makruh. Kerana apa? Tak selamat selalu. Di hotel ke mana ke. Tupai tandas rumah orang kau tak berapa comel. Molek benda-benda lagu tu buat di rumah. Ni masuk tandas penuh. Selok lagu ni. Cuma jangan video masuk tu. Igat-igat lalu. Igat panggil polis igat dia. Hari tu ada orang kata fatwa boleh deh. Ingat kata. Sebab apa? Sebab dia dah nyanyolah dia kalau dia pergi ke tanah lelaki, orang lelaki kena dia. Molek jadi kena sabarlah orang perempuan. Jadi orang pondek kena boleh masuk. Tidak kotak betul otak.
Adalah seorang tu tak tahulah nama apa dia, Power Ranger mana tak tahu. Dia kata boleh masuk pula dengan orang Tino. Tidak kau masalah. Kalau bini kita ada dalam itu, berani wi. Bergocoh hamba gocoh. Biarlah benar siapa dia pun hak penting kata gocoh kono-kono. Bini kita masuk tandas orang pondek masuk. Tingak tu kat sikit weh. Ustaz mandi hadas besar kena berturut-turut atau boleh tangguh sebentar kemudian boleh sambung balik anggota badan. Tak syarat berturut-turut. Misalnya kita tengah mandi bira kolah. Jenera nu suhono baru bangun. Nampak basuh dalam separuh. Oh pakai bangun sambung gitu ya. Sambung tu kalau ada separuh jenera pulak. 2 hari akan datang pulak bangun pulak basuh. Boleh tak ada masalah apa. Tidak syarat berturut-turut. Cuma sunat sekali mandi tu molek sudah selalu. Lagu tu. Pendapat ustaz berkenaan setengah guru membenarkan perempuan haid bertalaki dengan guru. Sebab dikira sedang belajar. Kinilah. Penting sangat kodok. Terdesak sangat kodok. Dosa kodok. Kalau belajar benda sunat, tangguhlah. Wicotilah. Budak-budak tengah hik ke. Pelajar kita tengah hik. Jangan duk sungguh sangatlah. Tak apalah. Ayat dia masa coti sebab awak hik. Awak bayar jugalah. Sebab saya tunggu awak ke. Jangan gitulah kata. Dah dia mari kota. Jangan ada pendapat Ibnu Hazmi. Az-Zahiri kata boleh orang haid boleh baca Quran. Tetapi pendapat ni jumhurnya kata tidak boleh. Jadi janganlah kalau ngaji hok tak penting sangat baca Quran surah-surah kau apa, hok sunat-sunat ni, okey tak apa tangguh dulu. Bukan tak siwi dah belajar. Takut payah nak sebut kau apa dia. Supaya cikgu-cikgu juga kalau dia mari kota, wilah cuti dia kau apa dia. Taing mari cuk bersih ngajilah siapa pecah pala-pala pecah tekuk-tekuk ko loh gilah gitu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.